Perdana Menteri Lawrence Wong memberi jaminan kepada syarikat-syarikat bahawa pemerintah akan terus memberikan sokongan di tengah-tengah perubahan sejagat yang ketara. PM Wong memberitahu para peserta di sebuah simposium belanjawan bahawa persaingan yang meningkat antara Amerika Syarikat dengan China akan mencorak semula dunia. PM Wong berkata kerjasama tiga pihak menjadi semakin penting bagi sebuah ekosistem perniagaan yang teguh. PM Wong menambah atas sebab-sebab itu Singapura akan kekal komited kepada sekitaran terbuka yang pro-perniagaan. It's important for us to plan not just for the immediate, not just dealing with immediate concerns, but to think longer term. How we can ensure Singapore remains competitive, what we can do to navigate this difficult environment. Most importantly, we have to continue to strengthen our solidarity and unity and our partnership. Our tripartite partnership, our Singaporean way of working together, government, unions, workers and businesses, forging solutions together. This partnership is going to be more important than before. Presiden Tharman Shanmugaratnam meluluskan rancangan perbelanjaan pemerintah yang digariskan dalam Belanjawan Negara baru-baru ini. Presiden Tharman menekankan betapa pentingnya untuk berpandangan jauh meskipun negara bergelut dengan isu-isu semasa seperti kos sara hidup. Beliau berkata walaupun peraturan bagi melindungi rizab negara mungkin kelihatan konservatif bagi sesetengah pihak pada masa lalu, ia kini talian hayat bagi masa hadapan yang semakin tidak terjamin. Dan Singapura, kata beliau, beruntung kerana bersiap sedia. Lebih ramai penduduk Singapura diambil bekerja dalam sektor-sektor berkemahiran tinggi seperti kewangan dan teknologi pada suku keempat tahun lalu. Laporan terkini Kementerian Tenaga Manusia MOM menunjukkan pengambilan pekerja dalam kalangan rakyat dan penduduk tetap Singapura bertambah sebanyak 8,800 pada tahun lalu setelah merosot 4,600 pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhannya, jumlah pengambilan pekerja bertambah 44,500 tahun lalu. Namun pada rentak yang lebih perlahan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah pengambilan pekerja dalam kalangan bukan penduduk tumbuh pada rentak lebih perlahan, didorong oleh peningkatan pemegang permit kerja. Jumlah pemberhentian pekerja bagaimanapun naik dalam suku terakhir tahun lalu. Ia disebabkan oleh kos perniagaan lebih tinggi dalam sektor kewangan dan insurans. Namun begitu, jumlahnya lebih rendah berbanding tahun 2023 dengan jumlah kerja kosong melebihi mereka yang menganggur. MOM menjangkakan bahawa pasaran buruh akan terus berkembang dalam masa terdekat. Bagaimanapun, kementerian itu memberi amaran bahawa ketegangan perdagangan yang semakin meningkat boleh menjejas prestasi ekonomi, sekaligus memberi kesan terhadap sentimen pengambilan pekerja. Para pakar ekonomi mengekalkan ramalan pertumbuhan GDP negara kepada 2.6% tahun ini. Ini walaupun mereka memberi amaran tentang risiko-risiko yang boleh menjejas ekonomi Singapura. Ini termasuk ketegangan geopolitik termasuk pelaksanaan tarif yang lebih tinggi. Ini hasil tinjauan terbaru para pakar yang dikeluarkan Penguasa Kewangan Singapura MAS. Penganalisis menurunkan prestasi sektor penginapan dan perkhidmatan makanan domestik serta perdagangan. Inflasi teras pula dijangka menurun daripada 1.8% kepada 1.5%. Namun para pakar ekonomi mengatakan kebangkitan semula inflasi kekal sebagai potensi risiko dengan pertumbuhan yang lebih lemah di China. Mereka berpendapat kelonggaran dasar kewangan mungkin berlaku hasil kenaikan nilai dolar Singapura yang lebih perlahan. Angkatan Bersenjata Singapura SAF akan berlatih di kemudahan canggih yang sesuai untuk operasi keselamatan dalam negeri, memerangi pengganasan dan bantuan bencana. Terletak di Old Choa Chu Kang Road, Safety City direka bentuk untuk memaparkan bandar yang padat penduduk, membolehkan askar-askar berlatih dalam ruang yang realistik. Para anggota SAF juga akan menggunakan peralatan seperti drone dan taktik yang sesuai untuk medan perang moden. Semasa pelancaran fasa pertama Safety City, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen berkata tempat latihan itu adalah aset penting untuk tentera negara. Sekitar $200 juta dibelanjakan untuk membina fasa pertama, iaitu separuh daripada dana yang diperuntukkan untuk membina kemudahan itu.
Dr. Ng menambah tidak banyak tentera yang boleh mencapai tahap realisme yang dilihat di Safety City. Dalam pada itu, saudara, Kementerian Ehwal Luar MFA melahirkan rasa amat prihatin terhadap keganasan yang tercetus semula di Gaza hingga menyebabkan lebih ramai orang awam terkorban. Menurut jurucakap MFA, semua orang awam harus dilindungi sejajar dengan undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan semua tebusan harus segera dibebaskan. MFA menambah kiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak harus dihalang sambil menggesa semua pihak supaya kembali ke meja rundingan bagi mencapai perjanjian gencatan senjata yang berkekalan. Dalam catatannya di Facebook pada lewat malam semalam, Perdana Menteri Lawrence Wong berkata Singapura tetap menyokong keperluan mendesak Gaza. Misalnya dengan menyediakan program-program membina keupayaan bagi menyokong rakyat Palestin untuk akhirnya mentadbir negara mereka sendiri pada masa depan. Ini di samping inisiatif-inisiatif lain yang dipelopori masyarakat Singapura. PM Wong menghadiri taklimat bagi salah satu program seumpama itu yang bertujuan membantu para pelajar Palestin melanjutkan pengajian di Universiti Singapura. Diberi nama Inisiatif Beasiswa Palestin, ia akan membiayai kos tuition, penginapan dan perbelanjaan lain bagi 2 pelajar Palestin. Lebih 150 pelajar sudah mendaftarkan diri bagi beasiswa tersebut, dengan lebih separuh daripada mereka adalah dari Gaza. PM Wong berkata sama ada menerusi inisiatif masyarakat ataupun program pemerintah, Singapura terus akan melakukan apa yang mampu untuk menyokong rakyat Palestin menghadapi masa-masa yang mencabar.